Aku laksana tanggungjawab sebagai anak, tapi akhirnya masa depan aku tergadai. Assalamualaikum semua. Perkongsian ini hanya untuk aku meluah apa yang terjadi pada diri aku. Aku tak tahu nak lepaskan kat mana lagi. Kenalkan diri aku. Aku ni anak sulung dalam keluarga. Aku ada 2 orang adik. Dua-dua lelaki. Aku membesar dalam keluarga yang kecil. Ayah dengan ibu hari-hari bergaduh. Hari-hari akan ada saja benda yang tak kena pada mata mereka. Hal kecil pun nak marah dulu. Lepas tu baru bincang. Ibu ayah juga sangat strict, tapi cuma pada aku anak perempuan. Dari kecil, aku tak dibenarkan buat keputusan sendiri. Hatta pakaian dalam pun ibu akan buat keputusan warna apa, jenis yang macam mana. Aku ingat lagi aku duduk asrama. Aku kena gelak dengan kawan-kawan satu dorm sebab pakaian dalam aku semua desain macam orang tua. Aku pernah ikut makcik aku keluar, temankan dia beli barang raya dan dia belanja kasut yang aku teringin. Akhirnya, ibu marah-marah dan sampai kesudah aku tak dapat pakai kasut tu. Berbeza dengan adik kedua aku. Semua benda ikut apa yang dia berkenan. Dari kecil, apa yang dia nak diikuti oleh mak. Sudahnya, aku membesar jadi seorang yang timid dan low confident level. Pada umur aku 17 tahun, aku dikejutkan dengan berita ibu mengandung. Tapi doktor nasihatkan ibu untuk gugurkan kandungan sebab ibu ada beberapa penyakit dan anak yang lahir kemungkinan akan ada komplikasi penyakit. Ibu aku sejenis yang ada penyakit tapi tak mau makan ubat. Dia lebih percaya ubat-ubatan jamu tradisional. Aku nak tegur tapi nanti kena marah, kena lempang. Aku takut. End up, adik ketiga aku lahir dan sakit. Cerebral palsy. Bagi ibu, tugas dia melahirkan saja. Sudahnya, sementara aku tunggu keputusan SPM, aku yang kena urus adik aku. Ibu tak bekerja, tapi sibuk dengan benda-benda dunia lara. Sampai ada orang ingat aku mengandung luar nikah dan adik tu anak aku. Sebab aku yang uruskan semua, termasuk teman dia ketika di hospital. Ayah pula sejenis yang panas baran. Baginya, tugas dia hanya sedia duit, tapi duit tu tak pernah cukup. Sebab ayah aku hobinya buat loan. Gaji yang sebulan 5-6K hanya tinggal 1.5K. Dia urus semua hutang yang ada. Aku dapat tawaran IPTA, tapi ibu ayah tak bagi aku pergi. Katanya tak ada duit sebab adik bongsu ni banyak nak guna duit. Kecewanya aku masa tu sebab memang impian aku untuk sambung belajar. Duit tak ada, tapi adik kedua siap dihantar tuition mahal walaupun otak dia useless, asyik gagal periksa sebab hobi dia main game dan lepak saja. Tapi kekecewaan terubat bila urusan sambung belajar aku, nenek dan pakcik aku masuk campur. Nenek siap keluarkan simpanan dia untuk bagi duit dekat aku daftar belajar. Ayah ibu terpaksa akur. Tapi dengan syarat, aku perlu balik tiap-tiap minggu sebab IPTA aku dengan rumah sangat-sangat dekat. Sepanjang 3 tahun aku belajar, 1 sen pun ibu ayah tak bagi. 100% aku harapkan PTPTN dan kerja part-time yang aku buat masa belajar. Itu pun ibu selalu minta duit dekat aku sebab katanya bil tak bayar, nak ke klinik dan lain-lain. Pampers adik bongsu pun banyak aku yang belikan. Habis je belajar, aku diterima bekerja di satu company dengan permulaan biasa-biasa je. Tapi aku perlu berulang-alik dari rumah sebab ibu tak bagi aku menyewa. Seawal 6 pagi, aku dah naik bas dari rumah. Ayah memang langsung tak ada inisiatif untuk tolong hantar. Alasannya, jauh, minyak mahal. Bulan-bulan, aku habiskan hampir 1K untuk bantu keluarga. Kalau miss sebulan ke apa, ibu pasti tarik muka. Ayah pasti perli-perli.
kononnya aku tak mengenang jaksa. Kemuncak kesusahan aku bila setelah 2 tahun bekerja, ibu meninggal dunia akibat stroke. Ayah masih sihat dan bekerja. Dia suruh aku berhenti kerja sebab tak ada orang yang nak uruskan si bongsu. Padahal adik kedua aku dah habis SPM. Duduk rumah je. Kerja tak. Minta sambung belajar pun tak. Adik bongsu tu bukan susah pun untuk diuruskan. Hanya pastikan lampin bersih dan susu ikut waktu sahaja. Sebab dia hanya boleh terbaring. Tapi ayah aku berkeras untuk aku berhenti kerja. Sampai dia masuk campur jumpa terus bos aku semua. Malu aku masa tu. Nasib baik bos aku dan staf di situ semua baik. Jadi bermulalah episod aku berhenti kerja tanpa simpanan. 100% kerja di rumah aku yang buat. Masak, mengemas dan uruskan adik. Salah sikit, aku pasti ditengking. Adik kedua juga dah hilang hormat pada aku. Aku depression teruk sampai hampir tamatkan nyawa aku. Doktor dah sahkan aku alami severe depression dan perlukan pantauan. Tapi bagi ayah aku, dia kata aku tak kuat iman sebab tu senang je nak tamatkan nyawa aku. Hari-hari aku solat dan doa supaya Allah tarik nyawa adik bongsu aku. Berdosakah aku berdoa begitu? Aku nak keluar dari rumah, bekerja semula dan capai impian aku. Aku masih bertahan sebab adik bongsu aku saja. Sebab aku simpati pada dia. Perasaan sayang untuk keluarga aku ni dah lama hilang. Yang tinggal hanyalah simpati. Aku pernah warded sebab masalah kesihatan selama 3 hari. Bila aku pulang, adik aku lampin pun tak ditukar. Aku penat nak penuhi ekspektasi orang. Katanya, aku perlu berkorban sebab aku anak sulung. Tapi perlukah pengorbanan kalau hanya untuk satu pihak yang tersiksa? Aku dah 32 tahun, tapi sebarang pencapaian pun aku tak ada sebab pengorbanan sia-sia ini. Ada kereta pun dah kena tarik, hutang belajar pun tak mampu nak bayar. Aku hanya buat perniagaan kecil-kecilan untuk tampung diri aku. Nasib baik, aku ada bantuan dari pelbagai pihak. Adik kedua aku masih lagi jadi manusia yang tak berguna. Bekerja sebulan berhenti, jadi biawak berbulan-bulan. Itu pun ada hati nak bernikah. Ayah aku tengah mabuk bercinta dengan perempuan mana tah. Duit yang tak berapa nak ada tu pun habis dilabur pada perempuan tak guna. Doakan aku kuat walaupun ada dan tak mampu nak bertahan.